Sekejap, tunggu PowerPoint. Okey. Lama, tak best lah. Tak best lah. Nanti kejap. Lagi bagus kalau share screen. Okey, apa nak buat tadi? Banyak mal ni. Okay. Okay, petang ni kita nak tengok macam mana cara nak membuat tajuk projek. Cara nak tajuk projek ni ada, kalau saya ada dua cara lah nak tulis tajuk projek, bergantung pada keadaan. Okay, keadaan pertama, kalau kita nak bawa projek kita ke pertandingan inovasi katakan, pertandingan apa nama pertandingan reka cipta kan. Kalau kita nak pergi ke pertandingan yang macam ni, biasanya nama projek kita letak nama yang orang tak tahu ke benda pun. Nama yang orang tak boleh baca. Orang boleh baca lah tapi orang tak tahu projek tu apa. Contoh. Tahu tak projek Senpai Aina awak? Apa nama dia? Doktorat ke Sensei? Ada kita cari kejap. Betul lah tu. Sekejap. Tak ada juga kat sini. Apa nama projek ni? Tak jumpa. Okey. Okey, contoh kalau projek Senpai Aina tu, kalau projek dia kita taruh point crop crab. Ni. Crab ada animal crab. Panjang lah. Alah, ambil projek Aina lah, projek Damia. Palm oil seed collector. Sekejap, cari nama file. Oh, ada.
Kedek. Mana jadual? Saya cari semua tak ada. Saya dah hantar gambar nama Kak Aina punya projek dalam grup robotik. Ya? Haa, Saya bagi. sekejap. Kejap. Saya bagi nak tengok. Apa ke nama dia? Ada dekat dalam grup. Ya. Saya memang tak ada lah. Saya delete je. Tu. Okey. POGPRA prep using Arduino panjangnya. Panjang. Alah, dah hilang lah. Hilang. Cakap je lah. Sekejap, boleh balik. Aku pilih lagi buat job trap using Arduino Uno with notification system GSM Syn-University. Okay, kalau tengok ni projek sampai Aina awak Ni nama dia. Okay, tengok pada slide tu. Okay, kalau tengok dekat slide ni, cara kita nak menamakan projek kita mesti ada noun. Benda tu apa? Noun tu benda Noun tu benda. So kat sini mana benda tu? Ni benda tu. Benda. Section ni lah boleh pakai mouse. Tu benda dia. Lepas tu verb dengan objek. Verb dia apa? Lama. Verb dia dot trap lah. Trap tu verb dia Yang ni verb dia. Verb tu kata kerja dia. Kata kerja maksud. Okay. Kemudian dia kata object use. Yang lain ni semua objek yang dipakai. Masa nak cerita kat sini, kalau kita masuk pertandingan inovasi kerja cipta, kita tak nak nama projek macam ni. Kalau orang tengok projek ni, orang tengok nama, orang tahu apa kita buat. Jadi kalau projek untuk FYP kita, tajuk mesti macam ni. Sebabnya daripada tajuk, panel boleh agak
apa yang awak buat. Panel boleh agak apa yang awak buat Jadi kalau kita masuk pertandingan inovasi ke apa ke, kalau kita masuk pertandingan apa-apa, biasa kita akan taruh nama yang simple saja. Contoh animal trap saja. Contoh lagi kejam taruh, contoh lagi kejam anthrope. Orang pun tak tahu binatang tu apa. Kalau bagi nama macam ni, macam ni punya pelik ni, orang tak tahu. Orang tak tahu projek ni binatang apa. Tapi bila kita masuk pertandingan inovasi, pertandingan rekan kita kena pakai nama macam ni supaya orang tak tahu. Orang datang tengok depan kita baru orang tahu barang tu apa. Sebabnya kita nak menjaga kerahsiaan. Sebelum kita tunjuk barang kita, kita tak nak orang tahu barang kita tu apa. Contoh, sekarang ni kita ada pertandingan inovasi dekat IKTBN Sepang. Jadi sebelum masuk kita akan hantar borang pendaftaran kita. Jadi kalau dekat borang pendaftaran tu orang boleh baca projek kita apa, contoh kat atas tu, dog trap using Arduino Uno with notification system via DSM, orang tu dah boleh baca. Kata orang IKTBN tu pergi bagi tahu dekat tempat lain. Ni ada projek macam ni, ada barang nak masuk pertandingan. Dia guna Arduino pakai GSM buat dog trap. Dia bagi tahu dekat IKBN lain katakan. Dia bagi tahu dekat tempat-tempat lain lah. Kalaupun dia tak bagi tahu, dia bersembang je, dia bersembang-sembang. Jadi orang lain akan datang idea. Aku nak buat jugalah. Tapi nak tambah sikit. Dia nak tambah sikit. Nak pakai ada IoT. Dia buat dog trap using Arduino Uno with notification system via GMS Sims 900A and IoT. Dia tambah macam tu. Jadi bila dia masuk pertandingan tu juga, sasarlah dia menang. Faham? Jadi bila kita masuk ke pertandingan-pertandingan, jarang kita bagi nama yang orang boleh faham. Jarang kita bagi nama yang orang tahu barang kita tu apa. Kalau kita bagi tahu projek kita dog trap macam ni, animal trap macam ni, ini pun dah cukup baik lah. Dah cukup baik kan ni. Kita nak elakkan orang boleh tiru projek kita, kita nak elakkan orang boleh menciplak idea kita, dan dengan masa yang dia ada, dia sempat untuk buat, untuk upgrade sikit projek tu daripada projek kita. Jadi rugilah kita masuk. Tetapi untuk pertandingan untuk apa ke nama ni, FYP, untuk FYP awak wajib bagi nama projek yang senang orang nak faham, senang orang nak baca, senang orang nak agak projek tu apa. Faham. Okey. Sensei. Jadi lepas ni saya akan tanyalah seorang-seorang projek awak apa. Hari tu masa sembang dalam PM tepi, awak sebut je nak buat apa. Tapi nama dia tak complete lagi. Permasalahan utama budak-budak FYP1 short semester ialah diorang tak belajar microcontroller lagi, diorang tak belajar guna Arduino lagi. Tapi kalau budak Shibuya, rasanya saya dah ajar sikit hari tu kan. Ada sensei. Janganlah tak tahu Arduino tu apa kan. Apa dia boleh buat, janganlah tengah-tengah pula Okey. Ya. Time point. Kita boleh sambung bawah ni. Kita lagi.
Oh, boleh panjang lagi. Jadi mari kita try satu tajuk dulu. Satu tajuk mari kita try. Siapa nak volunteer cepat bagi tajuk dia. Bukan tajuk lah, apa benda dia nak buat tu. Nanti kita cuba try buatkan tajuk. Siapa? Saya tak ingat ni. Okey, saya ambil projek. Apalah budak Terengganu ni? Siapa budak Terengganu? Faris. Faris. Faris Sisi. Faris, Ya, projek ya. awak apa? Projek saya untuk mesin disinfection Apa dia? Mesin disinfection. 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 Itu disebut lain, bunyi lain pula. Disinfection robot kan? Robot. Ya. Pasal? Kan? Disinfection robot kan? Aku pilih lagi. Okey, So kalau awak buat perkataan disinfection robot ni masuk ke pertandingan inovasi ke mana ke, awak akan tahu macam tu je. Robot ni nak membunuh kuman je lah kononnya kan. Membunuh virus. Betul. Tapi orang tak tahu robot ni pakai apa. Macam mana robot ni dibuat, orang tak tahu. Tapi untuk FYP, kita kena bagi tahu. Awak nak buat disinfection robot. Awak nak guna apa? Kat sini Nak guna controller apa? Awak nak guna controller apa kat sini? Arduino semua tu kan. Arduino je, cukup. Mega kot saya. Kenapa nak pakai Mega? Kena tahu So, awak pun nak pakai lah. Alamak. Using Arduino Mega. Juga. Okey. Kita dah tahu kita nak pakai apa. Mungkin setengah orang dia nak pakai apa ni mungkin nak pakai Kontrol kan. PS2 PLC. controller apa? PLC. Okey. Lepas tu biasanya kita akan sambung dengan perkataan via. Via ni maksud Arduino Mega, lepas tu kita kontrol pakai apa lagi. Awak akan pakai otak dia ialah Arduino Mega. Awak nak kontrol pakai apa benda ni? Benda ni jalan sendiri ke? Kontrol. Kontrol. Asal kontrol pula? Itu Cik Sembang tak kontrol pun, jalan sendiri. Kau cakap itu jalan sendiri Lebih kurang lah. Kenapa nak kontrol? Guna Kalau kontrol sensor. Sensor susah. Kalau kontrol tak boleh sensor. Best kontrol via apa nama PS2 pakai nak controller kontrol pakai apa? Nak kontrol pakai apa? Controller. PS2? Macam si PS2 Pakai PS4. Bluetooth ke tak habis ni. PS4. PS2 controller. Itu je tak jawab. Tu with notification system tu. Jawab apa notification? Untuk bagi tahu yang dia dah siap. Awak kontrol awak, tengoklah dia kan. Betul, benda tu depan awak kan. Boleh awak tak tahu dia siap ke tak siap. Awak pejam mata ke apa? Ada? Ke dah cukup macam tu? Cik kami tambah lagi. Ya tu. Okeylah, simpan satu ni dulu Nak tunjuk contoh kan. Simpan dulu.
Okay, kita ambil seorang lagi. Siapa pula seorang lagi pula? Siapa? Puji kata ingat cuba ni. Dahsyat. Cepat bagi. Akak Ya Sensei. cepat. Dapat. Ni Projek awak apa? Projek awak apa? Projek. Fire extinguisher robot. Extinguish. Fire extinguisher robot. Orang dah buat banyak kali tu. Fire extinguisher robot. Betul? Using apa? Arduino Uno. Lepas tu? Automatic ke dia? sensor. Dia Automatic. auto. Auto. With Auto fire kita sensor. letak nama kat depan. Kita kalau dah tukar ada warna dah. Ish, apa? Automated. Fire extinguisher robot using Arduino Uno. Itu je. Apa? Ni Tujuh. motor driver module. With sensor. Fire sensor or flame sensor. Heat sensor maksud kau. Ini kan? Fire sensor apa? Awak ada nak taruh fire sensor kan? Macam Oh. mana nak tambah tu? Macam mana nak tambah? Wait. Fire sensor. Fire sensor, betul ke? Saya tak dengar fire sensor. Ultraman ni kalau ada nak fire, rasa dia pakai ni tak fire sensor? Flame sensor. Flame. 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 Macam mana nak sambungkan perkataan ni? Automated fire extinguisher robot using Arduino Uno. Flame sensor. Apa pula? With flame sensor. Ulama. Panjang. Dah, itu je. Tu je kot. Satu perenggan je. Okey, cuba dulu, satu dulu. Lupa tahu nama. Ni siapa tadi ni? Ni Koji tadi eh? Puji sensor. Dengan Lokman. Ini tadi Faris dengan Taufik. Faris. Kelakar benda ni, starter. Fari je lah. Fari. Satu lagi. Saya sensor. Saya juga, siapa? Ashraf dengan Zulaika. Oh, apa dia? Automated chicken feeder robot using Arduino Mega. Robot. Benda tu macam mana? Dia berjalan ke? Dia berjalan. Dia cakap berjalan Kak. Bukan berjalan, dia bergerak, dia dengan roda dia bergerak, dia macam Dia berjalan lah tu. Berjalan lah, betul lah. Automated chicken feeder robot using Arduino Mega. With notification system. Salah. Itu betul. Macam ni tadi. Nak notify apa? Maksud dia dia akan bagi tahulah macam contoh ayam tu dia bagi makan pukul berapa, lepas tu dia yang kali kedua pula bagi makan pukul berapa, macam tu lah. Dia nak bagi tahu kat ayam tu. Buat apa? Bukan bagi tahu dekat pengguna. Notification. Maknanya ayam tu dah sudah bagi makan pukul berapa. Notification. Nak pakai apa notification ni? Pakai apa Bluetooth apa tak sensor? Apa dia? Bluetooth. Bluetooth? Bluetooth ke Wi-Fi?
GSM. Awak nak bagi tahu siapa ni? Bagi tahu pada pengguna. Beritahu pengguna. Siapa pengguna tu? Ah, Tani. Kena ayam. peternak ayam, yes. So peternak ayam tu duduk kat mana? Masa dia tengah bagi makan ni, masa robot ni tengah bagi makan ayam tu, peternak ayam tu duduk mana? Dia dekat mana? Dekat mana-mana je biasa. Dekat mana Penting jauh sebut? daripada tempat. Kat mana? Mana yang paling jauh? Dalam apa ni paling jauh. Awak nak dia dapat notification kan? So saya tanya paling jauh dia boleh duduk kat mana? Paling jauh dia boleh duduk alamak, ini kena tengok balik ni. Tak ingat. Apa tengok-tengok tak payah tengok. Awak sebagai peternak ayam, awak nak tahu robot awak tu dah function tak function. Kan? Masa tu awak dekat mana? Berada. Awak kata awak kat mana-mana. Awak berkata awak boleh ada kat mana-mana. Tapi saya tanya awak, kat mana awak paling jauh yang awak boleh ada? Cepat. Selain daripada neraka lah. Okey, kat mana? Jauh sangat. Mana? Apa ni jarak antara rumah tu dengan kandang apa Saya ni tanya dekat mana, saya bukan tanya jarak. Saya tanya kat mana awak. Contoh macam dekat bandar ke? Bandar mana? Awak punya reban ayam kat mana? Bandar awak dekat mana? Okey, reban ayam contoh dekat kampung, dekat Kuala Bila, bandar dekat Seremban. Itu paling jauh yang awak boleh pergi. Betul. So bila awak jauh macam tu, takkan awak nak pakai Bluetooth? Faham? Kena pakai Wi-Fi. Pakai Wi-Fi. Pakai Wi-Fi. Pakai Wi-Fi. Awak kata awak pakai Wi-Fi Wi-Fi. With Wi-Fi apa? Wi-Fi apa lah? Wi-Fi nak cakap. Bila awak Wi-Fi, bila tu masuk ke internet kan? Bila dekat internet mesti ada apa? Line. Ada line connection. Memanglah Wi-Fi tu lain. Mesti ada website kan? Website. Betul? Betul. Aplikasi dia. Betul. Habis tu dia bagi tahu apa? Macam mana dia bagi tahu pula? Ada web kan? Wi-Fi website. Kalau pakai Bluetooth, kita boleh cakap ada apps. Betul? So kalau ni apa? So sambil-sambil nak fikirkan Ini sih. Sambung orang lain. Okey, orang lain pula siapa? Baru 3. Siapa pula cepat? Kus cepat. Mana senyap Kukus? Mana Kukus? Tengok muka. Saya. Awak ada santan ni. Letak adik je ni. Saya tengah masuk Alia. Okey. Saya dah ada nama dah situ. Tak dengar. Mana? Namanya Tengok dulu Kukus. Tunjuk hidung. Cepatlah Kukus. Kalau Apa dia? yang lain tak buka kamera. Apa dia? Kau tak dengar Nama dia? Apa dia? Saya nak hello. Teruk lagi tu. Goreng. Kus, apa nama kau jawab? Hello, cepat. Pila. Apa dia? Pila groundnut. Apa dia? Pila groundnut. PEELER GROUNNUT using Arduino Uno with DC motor and proximity sensor. Pensel ni nak tahu apa? Ada apa ni untuk detect
Untuk Saya detect tahu barang apa nama macam proximity ada. sensor. Proximity sensor ni banyak. Kau pakai yang mana? Yang apa? Sekejap. Mana ada pilih groundnut ni. Bahasa Melayu. Tapi for flat. Tapi. Namanya nut sensor. Nut sensor atau orang. Mana ada nut sensor. Nut apa? Oh. Kacang. Mana dapat dia ni? Main sebut je. Nut sensor Nut sensor. Wow. Wow. Nak dengar nut sensor. Google tipu saya. Ha. Food Mana? sensor. Food sensor. Apa dia? Food sensor. sensor. Mana ada food sensor? Tak ada. Ya. Oh, jangan Salah buat dah. Tak kat ada. Google. Apa sensor awak ni? Nampak dekat atas tu dekat C4Z ada flame sensor. So kita tahu dia kesan Apa? flame muka haba dengan Api-api. flame. Dia bukan api. Flame ni cahaya api. Saya api. Tahu? Flame ni bukan api Flame ni cahaya api. Saya. Kus-kus ni ada nut sensor. Tak pernah saya jumpa nut sensor. Tak salah. Nut sensor. Ada kot dalam dunia nut sensor. Kalau orang tu nama dia nut dia, nut sensor lah tu. Jangan arut lah. Tu benda ni apa nanti awak carilah balik. Ni. Nanti saya tanya balik Okay. Dapat denda awak. Okay. Okey, siapa lagi? Berapa grup ni? Grup mana pula? Dah 4 sensor. 4. Yalah, siapa yang belum lagi? Awak ada berapa grup? Ada 6. Ada 6. Kita yang saja PP. Siapa yang belum? Saya, Grup Fikri, Izam dengan Nizat. 7 grup. Fikri. Cepat. Apa nama je? Pancake maker. Lemping. Apa ke? Pancake maker kot mesti. Cepat. Pancake maker je. Awak suka pancake maker. Lempeng ke apa? Something like that lah saya. Apa that dia? Cepat. Dia macam Saya tak ada macam-macam. Nama betul dia apa? Apa nak tahu sini? Kalau tu tahu sini pancake. pancake boleh, apa lagi? Tosai boleh. Lempeng boleh. Nak panggil apa je? Aduh maker Aduh maker. Tak sure lah. Krip lah, krip. Lempeng apa lempeng? Saya dah Google Translate tak dapat. Awak salah negeri. Macam awak Google Translate dengan dekat India ke? Apa dia? Tak ada nama tak boleh buat lah. Saya Kalau pergi lain lah. Kejap. Dekat sini dia tulis the plate. Tak sure. The plate. Lempeng. Plate tu pinggan kan? Pakai apa? Lempeng ke? Pakai apa? Arduino lah je. Ke gate motor using gearbox. Gearbox, patut hang gearbox. Projek macam tu dah letak atas kuali ada gearbox. Apa motor je sih. Gate motor. Motor apa? 12 volt je kot. 12 volt DC.
Awak nak pakai 12 volt auto DC, awak nak letak sebesar-besar motor dekat atas kuali orang. Awak tak kuali kan? Ah, Sebesar-besar yang mahal punya motor awak letak kat atas tu. Legend. tak tahu lah sih. Tak decent sangat jenis motor yang kecil. Apa je? Janganlah mute je. Kau ni. Motor. Sekejap. Apa lagi ni? Apa sensor lagi awak pakai? Apa actuator lagi awak pakai? Apa benda awak pakai ni? Ni kalau orang tengok tajuk awak ni orang tak tahu ni. Orang tahu pancake maker je tapi dia buat apa, pakai apa controller dia, controller tahulah Arduino. Apa input output yang lain orang tak tahu ni. Apa tu? Dia motor DC apa lagi ni? 3 volt punya boleh ke sisi? Ada motor 3 volt. Yang kecil, yang brush motor. Banyaklah awak nak pakai 3 volt. Mana pula awak nak cari supply 3 volt? Letak bateri ke apa? Letak bateri 2 biji Lepas tu masa orang makan lempeng pancake tu, masa gigit ada bateri dalam tu. Bateri jatuh. Bunuh customer. Sure sih. Nak kena research balik kot. Iyalah research. Berapa hari kita research benda. Tak dapat skop yang luas. Apa lagi sensor yang awak pakai? Apa lagi yang Macam mana dia tahu banyak mana dia letak pancake tu? Ada sensor kan? Macam mana dia tahu banyak mana? Awak kalau kerja di manual, semua tak payah buat projek tu. Pakai timer. Ada timer. Betul pakai timer. Sebab benda tu jatuh, dia ambil macam 0.5 second ke itu. Kan apa? Ada timer tak? Mana nak sebut timer ni? Apa ke? Macam pernah dengar, tak ingat. Teruk lah, betul. Orang lain pula. Nanti kita sambung ni. Okey. Apa lagi yang belum tu? Sensei. Saya belum lagi sensei. Apa nama tajuk awak? Water pusher. Water pusher? Awak push nak bagi anak beranak ke apa ni? Push ni. Mana? Buat benar tak fikir ke nama berapa hari, berapa bulan, berapa tahun dah awak dapat projek tu? Tak pernah fikir nama dia ke? Water pusher? Dahsyat. Macam dengar water pusher. Wih, buruk. Apa nama ni? Atikah ni. Boleh nama water pusher? Wow. Nak bagi water pusher juga? Nanti saya fikir balik nanti. Apa tu? With Bluetooth. Bluetooth? Okay, tak best nama dia. Apa lagi? Sekejap. Via app. Via app? Jadi
Water pusher. Water pusher. Buruk lah nama tu. Sekejap. Aina ada Aina? Aina ada? Ada kat dalam. Dalam mana? Ada sensor. Lak kerja dia tak habis. Tak. Ya, dia cakap tak. Awak ada ke tak ada Kalau ni? macam tu ada. Ha, apa dia? Buruk tu nama Kalau water tukar pusher. water blower boleh. Water blower orang lain tu buat gitu dah. Ha? Water pusher, tolak air, air tu jatuh. Aduh, water tu sakit, jatuh. So kalau air tu terjun sebab ada water pusher kat belakang dia lah. Jangan dia jatuh terjun tu. Apa lah tajuk. Buruk tajuk, buruk. Sekejap ni dah saya tanya lagi sekali. Siapa ni last ni? Siapa yang last ni? Siapa yang last ni? Kita tengok siapa yang last. Nabil tak ada sensei. Yang tinggal seorang lagi dalam ni Hakim lah sensei. Nabil tak ada. Nabil tak ada lagi sensei. Nabil tak ada. Hakim. Nabil juga. Still tengah fikir lagi sensei. Dah seminggu ni tak boleh fikir. Ini kan pula kalau masuk ke short sem yang ada 5 minggu je. Short sem ada 5 minggu je. Minggu pertama patutnya dah hantar submission of project proposal. 5 muka surat. Minggu pertama jadi kalau tajuk pun berkurun, apakan lagi nak buat project proposal tu. Okay, mari kita pergi balik ke atas kejap Okay, kalau tengok kat sini projek awak ni tak ada apa-apa semua ni. Senang sangat. Senang sangat. Okay, kita tengok disinfection robot using Arduino Mega via PS2 controller. Disinfection robot. So kita tak tahu robot ni boleh buat apa selain daripada disinfection saja. Disinfection. Okay, Faris, awak sebut robot awak ni tinggi dia berapa cm itu? Berapa inci? Tak silap saya 15. 15 inci. 15 inci tu berapa cm? Dalam sekejap. Lebih kurang 60 cm macam tu. 60 cm. Tak ada lah. 15 inci. Kalau pembaris panjang saya ni, pembaris panjang saya ni 12 inci ialah 30 cm. 12 inci adalah 30 cm. Jadi kalau 15 inci mungkin pergi sampai ke 40 cm. 40 cm robot tu 40 cm 40 cm tak sampai tinggi lutut saya pun. Tak sampai pada lutut pun. Jadi robot awak rendah. Awak disinfection robot, awak nak menyah virus kan bilik awak cakap. Bilik tu, ketinggian bilik tu tinggi lutut ke? Jadi orang masuk dalam bilik tu merangkak ke apa? Habis tu tinggi bilik tu apa? Tinggi pintu tu dah 7 kaki.
Ingat nak buat ni saya macam kan kira apa pakai mesin disinfect tu. Kira dia boleh ke atas ke bawah kan macam tu lah. Tapi robot awak bunyi 40 cm je, macam mana dia boleh naik atas tu? Bukan dia kira macam kan dia sepatut straight. Kira dia dongak ke atas ke bawah macam tu. Awak nak dongak-dongakkan dia mana ke sampai, dia dongak dia pakai lutut. 40 cm. Atas benda tu Jadi kena tinggikan lagi lah. 200 cm. Macam mana awak nak cover seluas-luas itu kawasannya? Dinding lah, awak tengok, awak bayangkan dinding contoh dinding yang tempat orang main basketball tu, dekat NDI tu, saya tengok kan? Mana? Sebelah court volleyball tu kan? Betul. Awak bayangkan dinding tu macam tu, awak punya robot kecil je kat bawah. Macam mana dia nak sembuh satu dinding tu? Macam mana? Kalau nozzle tu kuat tak boleh tak Sensei? Nozzle tu Mana kalau orang macam cari nozzle kuat? Mana orang nak cari nozzle kuat? ada kan? Awak pernah tengok tak orang buat video distraction ni? Takat robot awak sebesar tu, ya Allah. Masuk dalam toilet pun tak cukup, tahu tak? Bila orang pegang benda tu, orang pegang yang besar tu, orang sembuh ke kanan, orang angkat atas, bawah, pusing kan. Awak punya boleh ke? Itu benda yang awak kena fikirkan Okey, faham? Faham Sensei. Faham. Saya robot yang awak ceritakan tu, saiz yang awak sebut tu kecil benar. Awak pernah tengok pernah tengok bangku tak? Sekejap saya ambil bangku gambar bangku. Dekat WhatsApp group saya letak, dekat WhatsApp group Shibuya saya letak gambar bangku tu kan. Okey. Bangku tu lagi tinggi daripada 40 cm. Awak bayangkan bangku besar tu, bangku plastik tu nak menyembur setinggi-tinggi dinding tu. Sampai ke? Dia boleh memanjat. Dia boleh melompat-lompat. Robot katak. Disinfection katak robot. Tolong fikirkan tolong fikirkan. Okey Sensei. Okey. Boji. Dah saya cakap fire extinguisher robot dah banyak kali orang buat dah. Flame sensor pun banyak kali orang buat dah. Tapi awak sebut itu ada notification Dia nak notify apa? Dia kalau kan tengah malam kan banyak orang tidur apa kan. Kalau tiba-tiba terjadi kebakaran waktu tengah malam, robot ni detect. Kalau dia detect lah, dia ada potential. Pasal saya tanya notification tu, dia nak notify siapa? Nak notify macam mana? Oh, notify. Maksudnya ada api? Saya kata bangang pula. Film tu memanglah api, memanglah dia detect api. Takkanlah dia detect Allah halus dalam bilik tu. Apa notification yang dia nak bagi ni? SMS. Apa dia? Mesej. Dia buat apa? Nak buat apa? Macam dekat MJII ni, kalau tong merah tu berbunyi, tong merah alarm tu bunyi, pengarah akan dapat mesej, timbalan pengarah akan dapat mesej, dia akan dapat mesej ada alarm berbunyi. Lepas tu alarm berbunyi, awak punya apa ni? Robot tu buat apa? Robot tu tak ada apa-apa pun. Dia bagi notification je, pasal dia bagi notif tu dia berfungsi lah sebab dia kan auto. Dia macam dia padamkan api tu. Memanglah kerja dia padamkan api. Saya tanya pasal notification tu, awak nak bagi tahu apa?
Nak beritahu bagian alam lah, alam. Bagi alam ke mana? Alam ke phone kita lah, ke phone pengguna. Kalau pengguna tu tahu pun bodoh bangang apa dia kat rumah. Apa dia tahu je, oh dia punya pejabat terbakar, dia bangun kat rumah dia, buka zip seluar dia kencing. Tak, maksudnya kalau kan robot ni setakat api kecil dia boleh padamkan dulu lah. Dia macam cegah daripada terbakar besar-besar. Serupa tak payah buat, mana ada api kecil. Betul awak boleh detect api kecil. Kan dia kan dia cakap. Dia api yang bukan kecil sangat dia macam mana sedang. Okey, awak letak robot ni dalam mana? Dekat longkang ke? Tak. Dalam bangunan lah. Dalam satu tempat. Dalam mana? Bagikan satu tempat. Dekat dapur je. Dapur. Siapa nak letak robot kat dalam rumah orang ni, dalam dapur ni? Kan nyibuk je kan. Dapur dah lah besar sekangkang beruk tu je. Nak letak robot ni lah. Macam mana? Tak dekat. Mana tak kat mana? Projek ni dulu Senpai dah buat dah. Bukan setakat fire extinguisher, dia dah masukkan apa nama ni, gas detector dah taruh kat dalam tu. Dia ada flame sensor, ada gas detector. Dah complete dah. Kalau awak nak buat juga. So kalau awak buat benda lagi bangang daripada yang dia buat, memang teruk benar lah kan. Kalau awak nak tahu ada notification, okey lah, tambah sikit lah. Tapi nak notify apa? Nak notify siapa? Apa tindakan daripada notify tu? Apa gunanya pun nak notify? Apa? Tolong fikir nanti kita sambung. Baik, Encik. Automated chicken feeder. Using Reno Mega with notification. Jap. Zu. Yes, Encik. Kenapa awak nak buat satu robot yang boleh bergerak meletakkan makanan ikan kucing, apa datang chicken ayam. Apa guna awak nak buat? Padahal sekarang ni kalau tengok dekat industri chicken ayam ni, yang kilang besar ni, benda tu dah disalurkan senang je pakai batang pipe ni. Ada batang pipe, ada yang pakai conveyor belt, tahu? Conveyor belt macam yang dekat meja Tesco tu kan. Kat kaunter Tesco tu. Dah ada dah. Tak payah nak ada robot-robot jalan lah. Kalau robot tu jalan kalau dia sakit pinggang. Tahu tak? Kenapa nak ada robot tu berjalan? Kan lambat dia berjalan. Awak pernah masuk lab pneumatik saya kan? Awak bayangkan lab pneumatik ni sekarang dalam ni ada 3-4 baris tong ayam kat sini kan. Macam tong ayam Senpai awak gitu tu lah. Katakan ada 5-6 baris, 4-5 tingkat. Tingkat tinggi tu. Kalau robot tu nak bagi makan daripada ujung ke ujung, dia nak tuang. 4-5-6 baris tu, 5-6 tingkat tu, agak-agak ujung ke ujung berapa hari kau siap. Agak-agak ayam yang ujung tu tak meraung-raung ke? 3 hari tak sampai-sampai lagi makanan. Betul? Sekarang sistem yang dah ada, kalau tak silap saya, yang saya duk survey, masa Senpai awak nak buat projek tempat ayam hari tu pun saya dah tengok dah benda ni semua.
Setakat yang saya dah tengok, setiap tong ayam tu, dah ada dia punya lubang macam batang pipe tu. Makanan tu keluar dari situ je. Jadi bila dia kata pukul 3 makanan keluar, kalau ada 500 ekor ayam tu, 500 tu akan dapat serentak terus. Masa yang sama. Kalau awak buat robot yang berjalan macam ni, robot tu berjalan satu ayam nombor 2, ayam nombor 3, ayam nombor 4, katakan ayam nombor 5 tu dia bergaduh pula kan. Duduk sembang ayam nombor 5, robot tu sembang ayam tu. Lama pula dia lepak kat situ kan. Dia membawang. Agak-agak lo ayam yang ke-500 bila dia dapat makanan? Lama kan? So, tolonglah fikir macam tu. Fikirlah. Boleh. Ni. Pillar groundnut ni tadi, pillar groundnut. Ya Allah. Mana ke pillar kat depan ni pula? Apa proximity sensor tadi? Pakai IR sensor. IR sensor nak detect apa? Kacang tu. Macam kita orang nak buat kacang tu masuk, dia auto, mesin auto. Tahulah dia nak detect apa. Kacang tanah tu. Dia nak detect kacang tanah. Kacang tanah tu masuk dari bahagian atas tu. Kalau ada kacang tanah yang ada, dia akan terus peeling, dia akan terus roll benda tu. Kalau tak ada, dia berhenti. Kacang tanah, awak pakai IR sensor. Mau ke tak maunya lah. Kalau awak tengok mesin awak tu gerak-gerak, berpusing, menenyek sana sini, habis sensor tu. Sensor tu yang jadi halus kan. Penyek sensor tu, pecah. Tahu tak? Kat mana nak letak? Kenapa awak nak detect kacang tu? Nak buat apa detect kacang tu? Nak buat apa dia detect kacang tu? Tak ada benda lain dia boleh detect? Banyak problem tu. Tolonglah fikir. Saya malas nak pangkal awak punya projek. Kalau tak jadi projek awak ni, awak yang tak jadi. Siapa lagi ni? Pancake. Awak nak letak dekat atas kuali dapur tu kan? Kuali dapur tu 4 segi lah kononnya kan? 4 segi. 4 segi lah. Tu barang awak ni besar mana? Besar dapur. Kalau dia besar sangat, orang order pancake, orang Malaysia order pancake lah kononan kat kedai mamak. Kalau dia order lempeng tu, kalau dia order tosai tu, kalau dia order 20. Berapa banyak boleh buat kat atas tu? Boleh buat satu je. Nak tunggu 20, 2 jam baru siap. Besar mana pancake maker awak ni? Saya besar dapur. Besar dapur? Awak jangan, dapur tempat masak tu diorang boleh buat untuk tosai boleh, diorang boleh buat untuk roti canai kan? Betul? Diorang pakai dapur yang sama kan? Kuali yang sama kan? Jadi pancake maker awak ni dekat mana nak kena alihkan kan? Mungkin benda tu dia boleh ubah-ubah kot. Benda yang pancake maker dengan kuali dia macam asing lah, dia boleh ubah-ubah. Mana lagi senang? Ubah barang awak aku tu ke buat macam biasa je?
Kalau cara manual sekarang ni saya tengok orang tu sekejap je dia angkat, tuang sikit je kan. Betul. Senang je video dia kan. Senang sangat-sangat. Kalau tengok dekat video tu, dia letak je barang tu dekat atas kuali tu, dia tuang sikit tepung tu, dia pusingkan. Tak sampai 10 saat. Awak punya berapa saat? Diorang boleh buat 10 saat nak tuang benda dia. Kena buat tu lagi laju lah. Boleh buat dia laju-laju rotate. Apa tak dengar tu bising tu? Kita boleh buat dia punya apa? Kuali tu boleh lagi laju rotate. Lepas tu dia punya heat daripada kuali tu boleh lagi tinggi kan. So, kita tak kacau kuali, tak kacau. Awak jangan kacau kuali. Awak punya pancake pusingkan tu je. Kan? Jangan nak kacau kuali tu. Itu bukan projek awak. Kan pancake maker tu. Selesai besar mana? So kalau selesai tu besar, awak punya maker awak tu pun besar kan? Betul? Kalau awak dah ada motor kat situ, dah ada bateri lah, dah ada supply apa semua, agak-agak berapa berat kan? 10 kilo. Nak buat tosai 2 gram je. 2 gram je, nipis je. Nak kena angkat mesin tu 10 kilo letak atas tu. Wow. Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu buatnya 10 saat je. Lepas tu nak kena alihkan. Kan? Kalau awak nak alihkan macam mana awak nak balikkan dia tu? Nak gulung dia kan? Betul. Fikirkanlah, fikirkan. Banyak nak kena fikir tu. Ni water pusher tak habis-habis ni. Macam orang nak bersalin je. Push. Water booster boleh. Water booster apa? Bertahun projek ni dia dah ada kat dia. Tak pernah dia fikir apa ke nama nak bagi dia. Dia serupa anak dah form 3 dah ni. Tapi nama tak ada lagi. Hai Tika. Sama awak dengan Aina. Apa dia? Sama projek sampai bawa tak ada fikir lah. Ya Allah. Water pusher. Apa nama dia? Takkanlah water pusher. Tak ada nama lain Aina? Tika? Macam kalau floor cleaning robot. Floor cleaning? Floor cleaning tak tahu. Gelak dia tu ni. Awak letak perkataan yang very general, floor cleaning. Floor tu macam-macam kan cleaning dia kan? Apa dia? Wet. Kalau perkataan dia water pusher, kita tahu ada water kan? Air ni, lompat air atas lantai. Awaknya apa? Kalau awak pakai je floor cleaning ni very general ni, besar ni. Macam-macam benda awak boleh cleaning. Apa dia? Puddle cleaning. Tak tahu. Buruknya bunyi. Apa nama cepat? Kalau wet floor cleaning. Wet basah. Kalau tak ada air pun. Tak ada air tu kira basah tu. Ya Allah. Buat. Kalau macam tu liquid.
Okay, kita stop sekejap dekat tajuk. Saya sambung dekat scope sekejap. Sekejap scope. Scope. Alah, banyak orang cerita benda ni. Sekejap. Ya. Scope projek ni banyak sangat. Nanti kita sembang waktu lain. Dalam sebelum hari Isnin, mesti dah ada tajuk ni elok-elok, tulis elok-elok. Awak tulis tajuk awak elok-elok, lepas tu sembang dengan awak punya SV, faham? Mati dah semua? Faham Sensei. Faham Sensei. Mentang-mentang duduk kat rumah tengah makan. Fikri tu Tata Fikri tu Tata kat spender kot dia. Duduk rumah tengah satu TV. Aduh Fikri apa ni? Okay, sebelum hari Isnin tolong bagi nama elok, lepas tu sembang dengan SB. Faham? So, hari Isnin boleh bagi tajuk ni dekat saya. Hari Isnin boleh bagi tajuk yang betul-betul dekat saya. Kemudian dalam minggu depan kita akan bincang projek objektif. Faham? Saya nak ajar awak macam mana nak buat proposal report. 5 muka surat report proposal. Okey. Baik Sensei. So saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Kalau siapa nak tanya apa-apa boleh stay sekejap. Saya tunggu dalam 15 minit. 4:30 macam tu saya keluar. Siapa nak tanya apa-apa boleh tunggu. Siapa yang tak ada apa-apa nak tanya boleh bukanlah cakap boleh. Takkanlah nak cakap boleh mati kan. Boleh tunggu. Siapa nak tanya apa-apa boleh tunggu. Siapa yang ada apa-apa boleh jalan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tang. Mana dia?